Baik. Apa dia kata Nabi ni? Akan datang ke atas manusia tahun-tahun yang sangat kering. Kemarau lah. Kemarau, ketandusan, kemarau yang sangat panjang. Baik, itu satu. Akan membenarkan fiha di dalamnya al-kadzib, orang-orang yang menipu. Orang ramai ketika itu akan suka menyokong orang-orang yang penipu dan akan mendustakan orang ramai terhadap orang-orang yang bercakap benar. Bila kita cakap betul, kena kecap. Kalau kita tengok budaya di media sosial pada hari inilah, bila ada orang menegur sesuatu pasal aurat ke, pasal apa ke, sekali orang akan komen dan marah kepada komen tu. Kerana kita menegur kemungkaran yang kita nampak. Kan? Kalau kita tidak menegur, okey lagi. Kalau kita mengutuk ataupun menghalang orang yang nak menegur, yang itu lebih teruk daripada ahli maksiat tu sendiri. Ahli maksiat tu dia buat maksiat, dia antara dia dengan Tuhan. Lepas tu ada orang yang menegur. Orang yang hak mempertahankan orang bermaksiat ni, dia lebih berdosa daripada orang yang buat maksiat tu. Nah, dua dosa dia. Nah, dosa dia mempertahankan maksiat dan dia sendiri adalah ahli maksiat tu juga. Macam yang hari itulah yang saya cerita pasal Mufti Penang tegur Siti Nurhaliza. Dia buat konsert sehari sebelum Ramadan. Maka tegur elok je lah. Dia kata kita nak sambut Ramadan ni, tegur macam tu je. Lepas tu orang punya ramai maki si mufti ni. Jadi bila dia bercakap benar, didustakan. Tapi orang-orang hak menipu, pakat-pakat lah duk menyokong. Baik, jadi akan sampai zaman yang sangat buruk, kemarau yang sangat lama. Kemarau nanti kita cerita lain. Kita cerita dulu yusaddaqu fihal kadzib, akan membenarkan orang-orang yang menipu dan akan didustakan orang-orang yang bercakap benar. Baik, pada waktu itu pengkhianat akan disuruh memegang amanah. Orang yang memang ada rekod jenayah, orang yang ada rekod pernah songlap duit, orang yang rekod pernah merokok, mereka ini yang diberi amanah untuk menjadi orang yang memegang autoriti untuk mengawal sistem kewangan sesebuah organisasi. Sedangkan dia ni pengkhianat. Macam mana benda tu berlaku, kita pun dah sedia maklum, kan? Nabi dah bagi tahu kita benda ni pasti akan berlaku. Lawanlah macam mana pun. Akhirnya kita yang tak bebas, nak buat apa pun tak boleh. Disekat sana, disekat sini, nak cakap ni tak boleh, nak cakap tu tak boleh, nak dapat kelebihan ni tak boleh, nak dapat kelebihan tu tak boleh. Tak boleh lawan. Sebab Nabi kata pasti akan berlaku. Nah, jadi kita hadap je lah dan kita bersabar sampai waktunya Allah Ta'ala akan datangkan keputusan dia. Itu je lah. Dan orang-orang yang amanah pula dituduh sebagai pengkhianat. Contohnya ada orang baik, dia buat NGO, tolong orang miskin, tolong Palestin dan sebagainya. Tiba-tiba mereka ni yang kena siasat. Tiba-tiba mereka ni yang dituduh songlak duit dan sebagainya. Yang hak betul-betul hidup curi duit tu, langsung tak ada orang kata apa siasatan ke, buka kertas siasatan ke, apa SPRM ke, polis kata. Yang hak dok buat baik ni pula dikatakan pengkhianat. Dan benda tu berlaku bukan kat Malaysia, berlaku di seluruh dunia. Baik. Kemudian jadi wayantiqu, bercakap-cakap fiha pada zaman itu ruwaibidah, golongan ruwaibidah. Ruwaibidah ni kita tak tahu maksud dia apa. Para sahabat Nabi pun tak tahu benda apa ruwaibidah ni. Bahasa Arab ke, bahasa Farsi ke, mereka tidak pernah dengar. Maka mereka pun bertanya, qila wa mar ruwaibidah, ruwaibidah tu apa ya Rasulullah? Maka berkatalah Rasul, ia adalah orang-orang yang manusia yang tak berguna, yang tak ada apa-apa kelebihan, pandai pun tak, pandai matematik pun tak, pandai agama pun tak. Mereka inilah yang banyak duk bercakap di akhir zaman ni. Kalau kita tengok dalam media sosial pun semua ni, hak duk bercakap apa tim kosong lah, apa benda pun tak erti. Orang hak cerdik-cerdik ni dia duk sibuk dengan kerja dia, sibuk dengan bisnes dia, sibuk dengan master dia, sibuk dengan PhD dia, kan? Sibuk dengan kajian dia, sibuk dengan tesis, segala profesor-profesor ni, pengurus-pengurus besar, CEO. Mana ada masa depa nak pergi berkelahi kat dalam komen dengan orang yang kita tak kenal. Kita jumpa orang random kat dalam media sosial, lepas tu kita bergaduh sampai 300 komen kat situ. Ni semua orang bodoh belaka. Ni semua orang otak kosong. Jadi dia main Facebook ya. 300 komen tu ambil masa sampai 3 jam lah. Ini rajulun tafah. Banyak bercakap di akhir zaman. Ruwaibidah, golongan otak kosong. Kalau kita tengok ulama, mana ada masa nak main Facebook, nak main TikTok, nak komen macam-macam.